Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara saya, sahabat saya DJ Ahmad Nazri, khususnya pada para pendengar Radio IKIM yang dihormati dan diraihkan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala terus merezekikan kita, mengizinkan kita berada dalam majlis ilmu. Dengan majlis ilmu ini, insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat manfaat-manfaat yang lebih di luar jangkaan kita, beyond our expectation, kita di luar jangkaan kita, kerana di sana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang hadir di dalam majlis ilmu, Allah akan turunkan rahmat, Allah akan berikan ketenangan, didoakan oleh para malaikat, dan insya-Allah namanya akan disebut oleh Allah dalam majlis yang lebih mulia daripada ini. Sebab itu tanda orang itu orang mukmin ataupun orang yang sedang berusaha untuk menjadi orang mukmin. Dia tidak akan fobia ataupun allergic dengan majlis ilmu. Apabila ada majlis ilmu, hatinya akan tertarik, hatinya akan terpanggil untuk mengikuti. Dan insya-Allah mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat para pendengar kita yang berada di stesen ini tidak mengalihkan siarannya, kerana ini majlis ilmu insya-Allah. Kita sedang berada di 9 Syawal pada hari ini insya-Allah, dan pada petang ini saya tertarik untuk berbincang tentang satu tajuk, pasca Ramadan, selepas Ramadan, pasca Ramadan, bagaimana high touch dan high tech kita. Bagaimana high touch kita, iaitu bagaimana nilai-nilai kemanusiaan kita, iaitu akhlak kita di dalam pergaulan kita. Dan bila kita tanya di mana high tech kita pula, ialah di mana kepakaran kita di dalam pekerjaan kita. InsyaAllah nanti di dalam jika diizinkan oleh Allah, dalam rancangan ini kita akan cuba mengaitkan bagaimana hasil daripada madrasah Ramadan itu akan melahirkan orang yang baik dalam pergaulan dan juga baik dalam pekerjaannya. Orang yang ada high touch pada masa yang sama juga ada high tech, insyaAllah. Sebenarnya kalau kita lihat awal-awal dulu dah kita katakan bahawa Ramadan itu adalah madrasah untuk melahirkan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Tajuk sebelum ini saya ingat 2 minggu yang lalu, kita dah lihat siapa orang yang bertakwa itu. Secara sepintas lalu kita katakan orang yang bertakwa itu orang yang sangat berhati-hati dan sangat menjaga hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupannya mereka sentiasa berhati-hati. Yang halal mereka laksanakan, yang haram mereka akan berhentikan ataupun mereka akan tegah diri mereka daripada melaksanakan. Yang sunat mereka akan laksanakan untuk mendapat kecintaan Allah, dan juga yang makruh mereka akan cuba tinggalkan, kerana walaupun makruh itu tidak berdosa, tetapi itu Allah tak suka. Yang harus tu mereka jadikan ibadah. Jadi mereka sentiasa menjaga apa saja perlakuan mereka, sama ada tindakan ke, percakapan ke, malah rasa hati mereka, pemikiran mereka, agar tidak keluar daripada hukum hakam Allah ini. Ini yang dikatakan orang yang bertakwa, waqa dan wiqayah, berhati-hati dan sentiasa menjaga. Mengambil metafora yang telah diterangkan oleh Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, macam mana yang dikatakan orang bertakwa, Ubay bin Ka'ab kata seperti orang yang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri-duri. Di negeri, tentulah kita akan berhati-hati, supaya tidak terpijak duri. Begitulah orang yang bertakwa. Tetapi takwa itu walaupun dia berada di dalam at-taqwa hahuna, tetapi dia ada kesan, 2 kesannya. Saya dah terangkan pada minggu yang lalu. Walaupun takwa itu berada di dalam hati, tetapi kesannya ada 2. Yang pertama, orang yang akrab dengan Allah, iaitu orang yang bertakwa ini, akan akrab juga dengan manusia dan akan baik dengan manusia. Artinya takwa akan melahirkan akhlak yang baik. Itu. Yang kedua, takwa juga akan melahirkan itqan. Itqan artinya kepakaran ataupun kerja yang elok di dalam pekerjaannya. Itu yang dikatakan takwa itu orang yang mempunyai high touch, pada masa yang sama orang yang mempunyai high tech. Dengan high touch dia menjadi orang yang baik dalam pergaulan, tetapi dengan high tech dia boleh memberi kebaikan pada orang lain melalui pekerjaannya. Kita nak bagi kebaikan kepada orang lain melalui apa? Melalui pekerjaan kita lah. Guru memberi kebaikan kepada orang lain dengan mengajar, itu pekerjaan dia. Seorang pemimpin memberi kebaikan dengan memimpin. Seorang pemandu teksi, dia dengan memandu kenderaan dengan selamat untuk memberi kebaikan. Jadi pekerjaan-pekerjaan kita ini bukan hanya cari makan, tetapi sebenarnya wadah untuk kita memberi kebaikan kepada orang lain. Itu perkara yang pertama. Okey.
Kemudian saya dah lihat satu dimensi, kita lihat dimensi yang pertama dulu, Cik Nazri, tentang akhlak. Akhlak tu apa? Saya dah katakan pada minggu yang lalu, akhlak itu dorongan untuk kita melakukan kebaikan dengan mudah tanpa melibatkan pertimbangan pemikiran lagi. Maksudnya kita boleh melahirkan perkara-perkara yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik dengan mudah. Dengan mudah, tak payah susah-susah, tak payah mujahadah lagi. Dengan kita tidak melibatkan lagi pertimbangan pemikiran. Contoh, ada bezanya antara perlakuan yang baik dengan akhlak yang baik. Ada bezanya antara perlakuan yang baik dengan akhlak yang baik. Contoh, kalau orang yang mempunyai akhlak yang baik, dia nampak saja orang kata memerlukan, minta pertolongan ataupun minta sedekah, kata-kata, terus dia keluarkan duitnya secara spontan, orang kata secara autopilot, automatik, macam tindakan pantulan, kata-kata serta-merta, gitu. Artinya dia tak adalah fikir-fikir banyak mana duit dia lagi, berapa yang, kenapa orang ni, dia tak ada, dia terus dia rasa. Itu yang dikatakan akhlak, sudah sebati dan serasi dengan diri kita. Itu yang dikatakan akhlak. Manakala perlakuan baik, bukan akhlak yang baik, perlakuan baik ialah bila kita nampak orang susah, kita tengok, oh betul-betul ke dia susah ni, tengok bila nak bagi tu berapa harus kita bagi. Kadang-kadang kita tak bagi masa tu, kita dah berapa minit kemudian baru kita patah balik, sebab waktu itu ada ilmu yang mengingatkan kita balik. Contohnya ada ungkapan yang mengatakan orang yang fasik tetapi pemurah lebih Allah sayangi daripada abid ahli ibadah yang bakhil. Misalnya kata, ingatan tu datang balik, hadis yang kita belajar datang balik, menyebabkan kita fikir-fikir, oh tak boleh lah, kita mesti bertindak atas dasar ilmu kita, pertimbangan pemikiran kita, barulah kita bagi derma. Yang itu perlakuan baik. Yang dikatakan akhlak baik tadi, dia kata spontan, autopilot ataupun automatik. Contoh, saya nak bagi tahu lagi, bagi contoh lagi, kata dalam pergaulan kita ni bercakap-cakap, Cik Nazri, tiba-tiba saya tersalah, ataupun saya menyinggung perasaan Nazri, misalnya kata saudara, saya menyinggung perasaan Nazri, terus saya terasa terus minta maaf Allah, tadi saya berkata, Allah tak sayugianya saya cakap macam tak patut saya cakap, terus saya minta maaf. Itu dia katakan akhlak, yang kata pemaaf itu, minta maaf tadi, kita boleh mudah minta maaf, tetapi kalau dah bergaul dah terasa dari dalam hati, kan kita dah buat salah, tak apa, nanti kalau aku minta maaf depan-depan, kita raikan ego dia pula, lagipun takkan aku nak minta maaf orang lain ada, kita balik ke rumah, kita fikir-fikir, tak boleh lah macam ni, kita kena minta maaf ni sebab nyata betul cakap aku tadi menyalahkan, dan orang mukmin tu orang yang selamat mukmin yang lain daripada kata-kata dan juga tindakannya. Terus kita ambil handphone, kita call minta maaf. Itu baru perlakuan baik. Yang tadi serta-merta itu yang dikatakan akhlak yang baik. Jadi walaupun takwa itu di dalam Nazri, tetapi para penonton, para pendengar, dia akan ada kesan kepada pergaulan kita. Sebab tu saya suka memetik ayat Quran dalam surah Al-Imran, ayat yang ke-133. Kita boleh dekat situ kita lihat akhlak itu, takwa itu boleh dilihat dah. Boleh dilihat dah. Kalau tadi kita kata takwa itu di dalam hahuna, di dalam dada, tetapi dah boleh dilihat melalui surah Al-Imran. Mari kita sama-sama ambil pengertiannya saja, dan bersegeralah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dan bersegeralah kamu mencari ampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Siapa orang bertakwa? Iaitu orang yang berderma, menginfakkan hartanya baik di waktu lapang ataupun sempit, fisarra'i wal darra, sama ada dalam keadaan lapang ataupun sempit. Itu yang pertama. Jadi sifat orang yang bertakwa itu yang pertama apa? Dia permurah dalam keadaan dia ada duit atau senang ataupun dalam keadaan dia susah. Yang kedua, kita tengok orang yang menahan amarahnya, qadiminal ghaiz, maksudnya orang yang bertakwa itu dia pemaaf, orang yang pemaaf, dia menahan marahnya. Dan yang ketiga, kalau kita tengok orang yang memaafkan kesalahan orang lain, apabila orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, apabila orang lain minta maaf. Tadi dia menahan marah, yang kedua dia boleh memberi maaf kepada orang lain, dia senang memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, apabila dia membuat dosa ataupun perbuatan yang keji, dia lantas mengingati Allah dan memohon ampun serta bertaubat atas perbuatan kejinya.
Jadi itu yang kita dapat lihat, ya. Jadi kalau seorang tu akrab dengan Allah, dia kata dia akrab dengan Allah, tetapi dia bakhil, kedekut, ataupun dia hanya pemurah waktu senang saja, dia belum yang dikatakan orang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang pemurah, ya, orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang ataupun susah. Yang kedua, kalau orang tu saya bertakwa, ataupun dia kata orang tu bertakwa, solatnya banyak, tetapi subhanallah pemarahnya, ya, tak ada anger management langsung, tak ada pengurusan kemarahan langsung, dia pun bukan orang yang bertakwa, ya. Artinya orang yang bertakwa itu, tengok, ya, Nadia, yang pertama pemurah, yang kedua penyabar, orang yang boleh menahan rasa marah, yang ketiga pemaaf, yang keempat bertaubat. Jadi kalau kita lihat ketiga-tiga ataupun keempat-empat sifat itu ada kaitannya dengan pergaulan sesama manusia. Akrab dengan Allah, intim dengan manusia. Itu yang dikata takwa itu akan melahirkan akhlak dalam pergaulan. Ya. Sebab itu kalau kita lihat nilai akhlak ni sangat tinggi. Ya. Rasulullah SAW menegaskan misi kerasulannya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah menegaskan, sesungguhnya aku ini, Rasulullah diutuskan untuk memperelokkan akhlak manusia. Itu mission Rasulullah datang ke muka bumi ini. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak diutuskan Rasulullah itu hanya melainkan untuk memberi rahmat ke sekalian alam. Artinya rahmat yang dibawa oleh Rasulullah itu diikat ataupun dikaitkan dengan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak tadi, ialah akhlak yang terpuji. Ya, jadi rahmat itu, rahmat Islam terdatang ialah apabila dapat memberi ataupun membina akhlak yang terpuji di kalangan manusia. Sebab itu pakar-pakar kaji Al-Quran, saudara Nazri, sebelum kita pergi kepada dimensi yang kedua, apabila mereka mengkaji Al-Quran, 80% isi Al-Quran itu adalah ajaran tentang akhlak. 80%. Artinya fokus ataupun perkara yang menjadi aulawiyat ataupun prioriti dalam agama ini untuk membina akhlak manusia. Jadi pertanyaan kita yang besar ialah apakah pasca Ramadan ini kita sudah berakhlak, ataupun apabila kita kata keluar daripada madrasah Ramadan ini, apakah kita sudah ada high touch. Yang tadi, ya. Baik, yang kedua sikit sebelum kita berinteraksi dengan para pendengar, saudara Nazri, ya. Takwa itu tak akan saja melahirkan baik dalam pergaulan, tetapi akan melahirkan baik dalam pekerjaan. Ini yang dikatakan itqan, ya. Artinya apabila kita keluar daripada madrasah Ramadan ini, bukan saja ibadah-ibadah di dalam surau, di dalam masjid kita meningkat, tetapi ibadah kita di pejabat, di premis, perniagaan, di mana-mana saja pekerjaan-pekerjaan kita akan turut juga meningkat. Kerana apa? Kerana orang yang berpuasa akan melahirkan insya-Allah takwa. Takwa itu melahirkan akhlak, dan takwa itu akan melahirkan yang mana Rasulullah SAW menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada seorang kamu yang apabila dia melaksanakan kerja itu, dia melaksanakan kerja itu dengan itqan, dengan kesungguhan, dengan ada kepakaran. Kalau kita kata you kerja ni main-main atau sungguh-sungguh, bezanya apa? Bezanya ada kesungguhan. Bila dikatakan kesungguhan tu masih relatif. Yang dikatakan orang bersungguh-sungguh tu apa? Dia bekerja yang pertama dengan sepenuh tenaga, yang kedua dengan ilmu, yang ketiga dengan kepakaran, kemahiran, dan yang ketiga dengan berpegang kepada etika di dalam bekerja. Ini, ya. Baik, kenapa saya kaitkan takwa itu dengan itqan? Ya, kita dah katakan, Nazri, ya, orang yang bertakwa itu sentiasa menjaga hukum Allah, akan menjaga hukum Allah. Hukum Allah itu terbahagi pada dua. Satu yang dikatakan syariatullah, yang dikatakan agama, yang saya kata halal, haram tadi, ya. Satu lagi yang dikatakan sunnatullah. Sunnatullah inilah yang kita katakan di dalam sains ataupun di dalam istilah biasa yang selalu kata law of nature. Ya, ataupun orang kata hukum apa? Cause and effect, sebab dan akibat. Yang ini juga hukum Allah sebenarnya, sebab Allah tetapkan begitu. Contoh, api membakar, air mengalir, contoh, ya. Kalau kita nak kenyang, kena makan. Kalau kita nak dapat anak, kena berkahwin. Ini law of nature. Orang kata, ini hukum sunnatullah. Bila dikaji-kaji dengan hukum sunnatullah ni, yang dikata attribute of knowledge atau attribute of nature ini
inilah yang maksudnya apabila kita memahaminya, lahirlah yang dikatakan ilmu-ilmu dalam pekerjaan, ya, ilmu-ilmu akademik yang kita katakan dalam sains, lahirkan kimia, fizik dan juga apa? Kimia, fizik dan biologi contoh. Keluar dalam matematik, cuma macam-macam hukum yang kata F is equal to MA, kita belajar teorem Pythagoras, kemudian kita tengok hal laju, jarak bagi masa dan sebagainya. Semua hukum-hukum tu dalam keadaan tahwilah la tabdila, tidak bertukar ganti dan dalam keadaan yang tetap. Nah, jadi orang yang bertakwa, dia bukan saja menjaga syariatullah, tetapi juga dia menjaga sunnatullah dalam pekerjaannya. Bila kita menjaga sunnatullah, artinya kita nak memahami pekerjaan itu dengan ilmu-ilmu yang berkaitan tadi dengan sunnatullah. Itu yang dikatakan itqan. InsyaAllah kita akan bincangkan tajuk ini, tapi kita bagi peluang dan ruang untuk kita sama-sama berbincang dengan para pendengar. InsyaAllah saya kembalikan kepada saudara. Okey, terima kasih Ustaz Farul dengan pencerahan huraian yang begitu padat dan menarik sekali. Dan untuk para pendengar yang baru saja membuka radio, anda kini sedang mengikuti rancangan Mukmin Profesional yang dikeudarakan setiap hari Isnin dalam segmen destinasi, dan tajuk perbincangan kita pada hari ini menyentuh tentang pasca Ramadan, bagaimana high touch dan high tech telah pun dikupas oleh Ustaz Farul Muhammad Joy. Dan kini tiba masanya untuk anda para pendengar, jika ada sebarang pertanyaan berhubung kait dengan maudhu perbincangan kita pada hari ini, boleh mandal nombor talian kami 0362051500, 0362051500. Dipohon kerjasama daripada para pemanggil. Elakkan daripada muka radio sambil berinteraksi bersama tetamu undangan. Dan juga anda boleh melayari ke laman sawang kami di facebook.com, cariannya ikim.fm, bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa ini tadi? Nazri. Ya, saya. Dan Ustaz Farul. Ya. Saya Zaini. Ya. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik, Ustaz Farul yang saya hormati, lagi saya muliakan, dan juga Encik Nazri. Ya, soalan saya begini. Firman Allah Ta'ala yang Ustaz sebutkan tadi, tentang Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat kepada sekian alam. Tetapi ada juga ustaz-ustaz yang mengatakan bahawa disandarkan turunnya ayat ini adalah kepada Islam itu, bukan kepada Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Tetapi pertanyaan saya di sini, siapakah yang sebenarnya rahmatul alamin? Adakah Islam itu, adakah Nabi Muhammad SAW itu sendiri? Kerana saya lihat apabila Islam itu dipisahkan daripada Nabi Muhammad SAW, saya lihat banyak isu-isu yang timbul, persekongkolan bersama umat Islam yang berlaku. Dan soalan kedua saya bercakap tentang persoalan akhlak. Saya lihat ramai orang yang terutama daripada Asia Selatan yang mempergunakan Islam, terutama dalam isu-isu mengutip derma, untuk dibawa kepada negara dan anak-anak yatim kita. Tetapi apabila pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pihak berkuasa polis menyiasat, mereka ini adalah sedikit-sedikit daripada Pakistan yang 100% menipu orang ramai. Jadi bagaimana ini boleh berlaku, sedangkan mereka ini saya lihat daripada segi fizikalnya, daripada zahirnya, dengan janggutnya yang panjang, dengan serbannya yang besar. Mohon pencerahan daripada Ustaz yang saya hormati, Ustaz Farul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Zaini. Kita beralih ke pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Encik, aku sekali lagi ya. Ustaz Musa Rumah, Ustaz. Ya. Ustaz. Ya. Ustaz Musa Rumah, Ahmad Dari Musa Rumah, Senang Syam. Pemirsa Ustaz, terima kasih kepada ilmu Ustaz. Saya tanya Ustaz, macam mana kaitkan takwa tadi, pertama dengan cara pembesaran hati, dengan lagi satu dengan world view Islam tu. Kadang ada orang tu takwa ni dah betul, tetapi pemilihan dari segi muamalat ni, siasahnya tidak betul. Jadi takwa ni nampak pergi surau, nampak pergi masjid semayang, kita pernah Islam dia tentang Islam. Tak ada dikaitkan dengan world view Islam tu dengan takwa, supaya orang nampak Islam tu bukan hanya ibadah saja, ibadah khusus saja. Ustaz Okey, waalaikumsalam. Terima kasih Encik Yaakob. Itu mohon
ya maklumat daripada Ustaz Farouk. Terima kasih kepada Encik Dani dan Encik Yaakob. Saya kira memang siapa yang ikut Radio IKIM akan banyak belajar dengan dua figure ini, ya, walaupun sebagai pemanggil, ya, tetapi dalam soalan tu ada ilmu yang diselitkan, insya-Allah, ya. Jadi yang pertama saya ingin respon dengan soalan Encik Dani yang dimuliakan tadi, ya, tentang rahmat yang diutuskan Rasulullah untuk ziyaratan alam adalah untuk membawa rahmat untuk sekalian alam, ya. Jadi saya ingin mengambil satu jalan tengah, ya, yang bahawa kita tidak boleh pisahkan, itu penting, ya, antara Islam dan juga pembawanya, iaitu siapa yang membawa Islam, yang risalah itu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita tidak boleh pisahkan Al-Quran, yang kita baca dengan Al-Quran hidup. Al-Quran hidup, ya. Seperti mana yang selalu ditanyakan kepada Siti Aisyah, ya, bagaimana akhlak Rasulullah tu, macam mana Rasulullah tu, iaitu kana hulukul Quran. Maksudnya, in order to deliver the message, be the message. Itu saja, ya. Untuk kita menyampaikan message, itu Al-Quran. Rasulullah menjadi Al-Quran itu. Jadi akhirnya orang saja bukan boleh membaca Al-Quran di dalam tulisan, tetapi boleh membaca Al-Quran dalam kehidupan, ya, kerana ada role modelnya, ya. Sebab bila mana pun sepanjang zaman ini, Nazri, ya, dengan para penonton, ya, manusia sentiasa lebih mempercayai mata berbanding telinganya, ya. Matanya kalau kita lihat model itu, model Al-Quran itu. Jadi ini yang saya kaitkan bahawa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang menterjemahkan Al-Quran itu. Jadi kita tidak boleh pisahkan antara rahmat itu sama ada Islam ke ataupun Nabi Muhammad, kerana Nabi Muhammad membawa Islam, saya kata, dan Nabi Muhammad itu membawa akhlak, ya. Jadi kalau adalah percubaan untuk memisahkan ini dan sebagainya, saya rasa itu perlu ditolak. Ya, kita tidak boleh terima sama sekali, ya. Seperti mana kita tak boleh menerima orang yang mengatakan saya mencintai Allah, tetapi saya nak mencintai Allah cara saya. Tak boleh. Kita mesti mencintai Allah dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah sendiri katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kan kita kena ikut Rasulullah. Jadi ini yang kita rasa. Jadi itu penting, ya. Bagi saya tidak ada lagi pemisahan antara Rasulullah dan juga mesejnya. Mesej dengan messenger. Dia berkait rapat, ya. Baik. Kemudian tentang dikaitkan dengan Asia Selatan tadi, ketik derma dan sebagainya, ya. Jadi saya tidak mengkhususkanlah di mana-mana pun ada manusia yang begini. Tak Asia Selatan ke, Asia Utara ke, Asia Tengah ke, ataupun di dunia ini memang ada orang yang memperalatkan, ya, agama. Mesti ada orang yang memperalatkan agama. Kerana bila kita camouflage ataupun kita menyamar dengan orang yang baik agama, hati orang mudah tertarik, ya. Hati orang mudah tertarik. Orang nampak appearance dia macam ni, ya, dan sebagainya. Jadi orang waktu tu orang dah tak fikir 2-3 lapis dah, selapis je kita tengok. Tetapi dalam Islam kita kena dua. Satu, ya, kita tidak menipu dan kita tidak tertipu. Pertama, kita tidak menipu. Kita jangan memperalatkan agama untuk mendapat kepentingan diri. Jangan menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita tertipu. Salah juga kalau kita tertipu. Maksudnya kalau ada orang minta derma dah berkali-kali kena, kan? Jadi artinya jangan kita hanya bersangka baik, tetapi kita kena imbangi sangka baik kita dengan berhati-hati. Jadi bila orang minta derma, kita tengok, kita tengok keadaannya macam mana. Kalau kita dah jumpa muka tu juga, kan, kita nampak kita suspicious ada dan sebagainya, kita berhati-hati. Jadi saya ingin katakan bahawa sudah menjadi satu trend sekarang, ya, bagaimana orang kadang-kadang menggunakan agama untuk kepentingan diri. Ya, jadi kita bukan nak menuding jari pada orang lain, tetapi yang pastinya kita sendiri, ya. Jadi kadang-kadang agama dijadikan sebagai bahan komersial, ataupun kadang-kadang agama dijadikan satu image baik supaya orang tertipu dan sebagainya. Jadi sebab itu saya dah katakan dalam rancangan ini, saya rasa minggu-minggu, bulan-bulan sebelumnya, ya, ramai orang agama yang tidak beragama. Ramai orang agama yang tidak beragama. Maksudnya walaupun pakaiannya kadang-kadang dia berpakaian seorang berpakaian Islam, ya, dan juga dia ada kelulusan dalam bidang agama, ataupun dia dikenali dengan orang agama, tetapi kadang-kadang, minta maaf saya katakan, terpaksa berkatakan, tetapi akhlak dan perlakuannya
tidak mencerminkan ilmunya ataupun perbuatan ataupun pakaiannya tadi secara praktis. Secara praktisnya. Jadi ini ada. Jadi kita kena berhati-hatilah untuk berhadapan. Berhati-hati pertama kita jangan jadi orang itu. Yang kedua berhati-hati agar tidak ditipu oleh orang itu. Itu pertama pertama. Okey, itu yang saya kata secara simbol lalu. Kemudian dengan Encik Yaakob tadi walaupun soalan itu agak mudah-mudah, santai-santai saja, tapi dalam maksudnya dikatakan takwa itu bagaimana orang yang takwa tetapi worldview-nya, pandangan hidupnya tersasar. Bagaimana orang yang takwa tetapi tidak berhati-hati dalam memilih ism ataupun keyakinan di dalam nak mengatur rumah tangganya, mengatur ekonominya, minta maaf, mengatur siasahnya dan sebagainya. Sepatutnya kita berhati-hati untuk menjadi orang bertakwa ni, bukan saja kita melangkah ke dalam bilik air, tetapi kita mengatur kehidupan yang besar, kerana Islam ini daripada sekecil-kecil perbuatan sampai ke sebesar-besarnya sudah ada hukum hakam Allah. Betul. Bukan saja mengatur ekonomi, mengatur politik, tetapi saya dah katakan dalam minggu yang lepas, saya dah bagi tahu contoh sikit aja, menguap saja. Menguap kadang-kadang halal, wajib, kadang-kadang haram, kadang-kadang makruh, kadang-kadang harus, kadang-kadang harus. Itu saja perkara yang kecil. Misal kata kalau saya katakan perkara yang ini, kalau saya jadikan suatu perkara misal kata yang kecil, contohlah menguap tadi, saya nak menunjukkan kebencian saya kepada seseorang. Bukan saya mengantuk, tetapi saya nak menunjukkan saya dah boring betul dengan dia, saya dah menyampah betul yang dekat dia, saya menguap depan dia. Waktu itu berdosa. Berdosa. Walaupun sekadar menguap. Jadi bayangkan perkara-perkara yang lain. Jadi sini saya nak ambil masa begini bagaimana takwa membentuk yang dikatakan keyakinan dan akhirnya membentuk worldview. Takwa itu di dalam. Asas kepada takwa itu iman. Kalau kita tengok dari segi ilmu psikologi, Cik Nazri, kalau kita tengok bagaimana seorang itu keyakinan itu keyakinan mengawal ataupun membentuk perlakuan seorang. Dia macam tip of iceberg. Cuba bayangkan, para pendengar cuba bayangkan tip of iceberg 5% saja yang kelihatan di atas permukaan laut. 95% lagi tenggelam di dasar lautan. Betul Cik Nazri Kita tengok tip of iceberg. Okey. Tip of iceberg tu yang kita bayangkan di bawah sekali. Di bawah sekali ialah namanya keyakinan ataupun iman. Iman. Yang kedua, lepas keyakinan kita akan membentuk yang dikatakan pandangan hidup kita. Worldview ataupun tasawur hidup kita, pandangan hidup kita. Pandangan hidup kita akan membentuk, dia naik sikit lagi, kata sistem nilai kita. Sistem nilai kita, apa, what is good, what is right, what is true, apa yang benar, baik dan betul dalam hidup kita. Kemudian sistem nilai ini akan membentuk attitude, rasa di dalam jiwa kita yang melahirkan tingkah laku. Akhirnya yang 5% tu barulah lahir apa? Kelakuan yang boleh dilihat. Jadi rupa-rupanya keyakinan itu akan membentuk pandangan hidup akan membentuk sistem nilai akan membentuk sikap yang akan melahirkan perbuatan. Jadi salah sekali lah kalau orang itu dikatakan bertakwa, nampak bertakwa, tetapi keyakinannya, pandangan hidupnya salah. Mesti ada sesuatu. Jadi kalau buah tu buruk, buah tu busuk, kita tengok, ataupun kita nampak rantingnya bermasalah, jangan tengok pada buah, ranting dan daunnya saja. Akarnya ada masalah. Jadi saya ingin menegaskan bahawa tidak mungkin orang itu dikatakan orang yang bertakwa kalau pandangan hidupnya bukan pandangan Islam. Kalau pilihan kepada way of life-nya ialah way of life yang membelakangkan Al-Quran dan Sunnah, kita tak kata dia bertakwa. Maaf saya katakan sebab takwa itu boleh melahirkan dua bentuk. Walaupun takwa itu yang dikatakan intangible, satu benda yang tidak dapat diukur dan dilihat, tetapi dia ada kesan kepada akhlak dan juga ada kesan kepada apa? Itqan tadi. Dan ini ada juga kesan kepada way of life, cara kita mengatur kehidupan kita mengikut apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dan Sunnah. Sekali lagi saya ingin tegaskan, orang yang bertakwa tidak akan tersalah dalam memilih pandangan hidup dan juga cara hidupnya. Cara hidup orang bertakwa ialah cara hidup Islam. Stop. Itu saja. Jadi elemen tu kena lengkap. Tak boleh salah satu tertinggal. Tak boleh dikatakan orang tu bertakwa tapi cara hidupnya cara hidup yang un-Islamik. Tak mungkin. Tidak mungkin. Okey. Baiklah, kita ada persoalan yang ditimbulkan oleh Itmar Johor dalam laman Facebook Ikim.FM. Salam ukuah buat Ustaz Farul dan juga DJ Matugas. Terima kasih Itmar. Saya Cikgu Ismail dari Benuk Pontianak.
Pontian Johor, persoalan yang ingin saya tanyakan itu tentang akhlak Islam merupakan natijah atau hasil daripada kesedaran dan kefahaman penganutnya. Bagaimana jalan-jalan membina kesedaran dan kefahaman saya sebagai pendukung jemaah, bagaimana hendak menarik sasaran dakwah untuk terlibat sama? Baik, saya setuju dengan Ismail Johor, sahabat saya, tentang bagaimana kita nak melahirkan akhlak, dengan kita menyebarluaskan kesedaran, awareness, dan juga kefahaman, Jadi sekarang ni ramai orang yang tahu tapi tak sedar, ramai juga orang yang tahu tapi tak faham, Jadi kalau orang yang tahu tapi tak sedar, bangunkan dia, kan? Kalau orang yang tahu tapi tak faham, maka kita memberi kefahaman, Antara tahu agama dengan kefahaman beragama itu berbeza, Sebab itu di dalam hadis dikata yufaqihu fiddin, orang yang memahami Islam atau memahami agama, bukan orang yang mengetahui agama, Jadi begini, apabila kita nak mula berdakwah, kita nak mula menyebarluaskan akhlak ini, bermula dengan pertama, peringkat yang dibuat oleh Rasulullah ialah peringkat dakwah. Dakwah ialah kita approach orang yang belum sedar, kita datang kepada mereka, berjumpa mereka, sama ada dakwah itu secara direct ataupun secara indirect, sama ada secara orang kata medium yang biasa, yang konvensional ni melalui cakap, ataupun media yang ada sekarang ni, media baru lah, yang kita approach dia, kita datang kepada orang itu yang dikatakan dakwah. Tapi bila kita dakwah macam kita macam pancing ikan ataupun kita sedang jala ikan, Bila dah kita dakwah, orang tu ada kesedaran. Bila dia ada kesedaran, dia akan datang kepada kita. Mesti disusuli oleh langkah yang kedua, itu dikatakan tarbiyah. Jadi kalau dakwah kita approach orang, tarbiyah, orang dah datang pada kita dan kita proses orang tu. Macam tadilah, kita dah pancing ikan, kita dah jala ikan tu jangan dibiarkan begitu saja, nanti dia lompat balik, kan? Jadi mesti dia datang, kita siang, buangkan kotorannya, bubuh garam, bubuh kunyit, kemudian kita goreng. Itu yang dikatakan kita takwim fardu muslim, kita membentuk manusia. Jadi dalam kita berjuang ini, yang pertama kita kena berdakwah, kemudian kedua kita mentarbiah, kita mendidik. Yang ketiga, barulah tahap yang ketiga ialah apa? Kita melaksanakan tanfiz. Maksudnya tanfiz tu maksudnya kita dah memimpin dah. Dah ada orang yang kita dah bentuk, kemudian barulah kita bentukkan sistem hidup Islam. Bermula daripada sistem dalam pada diri kita, keluarga kita, kemudian masyarakat kita, berbentuk bertahap-tahap. Ini dikatakan marhalah-marhalah dalam perjuangan Islam. Mula-mula kita bentuk diri Islam, kemudian baitul keluarga Islam, kemudian masyarakat Islam, dan akhirnya kepada daerah dan negeri dan seterusnya. Ini yang dikatakan bertahap-tahap. Tapi bermula dengan dakwah, kemudian bermula dengan tarbiyah, kemudian kita akan pergi kepada kuduah ataupun kepimpinan dan sebagainya, insyaAllah. Okey, baiklah, kita bersama dengan pemanggil yang berikutnya. Tetapi sebelum itu, bagi anda yang mengikuti rancangan ini pada pagi Selasa, ini adalah siaran ulangan bagi rancangan Mukmin Profesional, manakala waktu asalnya dikeudarakan setiap Isnin dalam segmen Destinasi bermula pada pukul 5 petang. Baiklah, kita teruskan saja dengan pemanggil yang berikutnya untuk mengemukakan soalan ataupun pandangannya. Hello, Assalamualaikum. Okay, seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa bersama dengan kita pada waktu ini? Saya bin Ali ini. Ya, silakan, Tuan Haji. Ini Pak Farul, lepas Pak Farul ada menyebut tadi tentang bagaimana orang yang takwa itu dia sebagai high-tech yang memberi kebaikan orang lain. Jadi saya tertarik Ustaz Farul, tapi tak merujuk kepada orang Islam. Dalam dinasti negara Cina itu ada satu maharaja nama dia Syekh Wanti. Dia ada panglima nama dia Panglima Q. Jadi dia telah rajanya daripada orang Manchu, dia telah buat tembok besar negeri Cina. Jadi memang matlamat dia nak baik kebaikan kepada rakyatnya, supaya tak dapat kerosakan daripada orang Manchuria. Tetapi dalam pemerintahan tersebut, berjuta-juta rakyatnya telah terkorban, sehinggalah ada satu kisah tentang Lady Ming, bagaimana seorang perempuan mencari suaminya. Jadi bagaimana ya, kalau saya tidaklah nak meletakkan pada orang takwa, tetapi dalam meletakkan yang dipanggil orang baik mesti membuat kebaikan pada orang lain. Tetapi dalam ini dia nak buat baik pada negara, tetapi dalam masa yang sama dia menginaya pula
orang yang ada dalam negara tersebut. Jadi kalau minta maaf, minta tolong dipertanyakan, insyaAllah. Okey. Baik, yang pertama saya ingin tegaskan Cik Nazri dengan sahabat saya Haji Nur Alim dengan para pendengar bahawa keagungan dan kebesaran Islam tidak diukur kepada besarnya teknologi yang dibawa oleh Islam, terutama bukan oleh artifak-artifaknya. Walaupun memang itu ada juga di dalam Islam. Contohnya kalau kita tengok Firaun, dia membina piramid yang sampai sekarang menjadi satu keajaiban Misri bukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tanpa Al-Quran dan Sunnah pun manusia boleh membina teknologi yang begitu tinggi. Piramid dan juga Sphinx kalau kita tengok. Shi Huangti, satu bangunan yang boleh satu-satunya boleh dilihat daripada bulan ialah tembok besar negeri China Dia tidak gunakan Al-Hadis ataupun Al-Quran. Ataupun kalau tengok meriam-meriam pusat-pusat pengajian yang tinggi dan sebagainya. Tetapi di mana letaknya kebesaran dan keindahan ajaran Islam yang dikatakan tamadun Islam? Tamadun Islam pada manusianya. Kerana hanya Islam saja yang mampu mendidik manusia. Kalau dia miskin, dia boleh sabar dengan kemiskinannya. Kalau dia kaya, dia boleh syukur dengan kekayaannya. Bila dia jadi pemimpin, dia adil. Bila dia jadi pengikut, dia dapat mentaati. Bila dia jadi suami, suami yang penyayang. Isteri, isteri yang pengasih. Anak-anak yang taat. Kalau kita lihat di dalam jemaah Rasulullah SAW, para sahabat, inilah mereka. Kalau kita lihat masjid Rasulullah ataupun rumah Rasulullah hanya boleh dicapai dengan tangan saja. Tetapi itulah kemuncak tamadun Islam. Yang mana kalau kita lihat, mereka akan mengutamakan saudara mereka lebih daripada diri mereka sendiri. Dan orang miskin kadang-kadang disangka orang kaya. Kerana apa? Di dalam Al-Quran kata mereka tidak pernah meminta-minta dan mereka menjaga izzah kemuliaan mereka. Dan orang kaya memberi, subhanallah, sehingga orang tak tahu orang kaya ni yang memberi kerana mereka memberi secara tersembunyi. Jadi kalau kita kata di mana kemuncak tamadun Islam yang paling hebat, tamadun rohaninya, yang dikatakan tamadun rohani, walaupun tamadun fizikal dan material itu ada, bukan dalam kerajaan Abbasiyah ataupun Umayyah, tetapi pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Kerana tamadun rohani waktu itu kemuncak. Yang itu saya. Jadi pada Shi Huangti tadi, saya ingat merujuk pada Shi Huangti. Dalam Islam tidak ada matlamat menghalalkan cara. High tech mesti diperjuangkan sekaligus sepadu dengan high touch. Maksudnya Shi Huangti mungkin ada high tech, ada kepakaran dalam kepimpinan dia sebagainya, niat dia baik, tetapi dia tidak ada high touch. Jadi di situ indahnya Islam. Di situ yang dikatakan Rasulullah SAW. Kita lihat satu sudut saja sebelum kita berbicara. Kalau di Amerika nak menghapuskan sistem penghambaan hamba abdi, terjadi peperangan antara negara utara dan negara selatan. Betul? Ribu-ribu mati di Gettysburg, macam. Tetapi bagaimana Rasulullah menghapuskan sistem penghambaan dalam Islam? Begitu natural, begitu indah, begitu halus. Siapa yang misalnya kata bersama dengan isteri pada siang bulan Ramadan, bebaskan hamba. Siapa yang nak ini, bebaskan hamba. Siapa yang nak kesayangan Allah, dia bebaskan hamba. Jadi akhirnya hamba itu secara natural, secara lemah lembut. Inilah keindahan Islam yang dibawa oleh Rasulullah dengan akhlaknya, gitu. Tadi saya rasa Shi Huangti bukan model kita lah, gitu InsyaAllah. Itu sajalah Haji Nazri. Nampaknya saya akan beri peluang seminit untuk Ustaz memberikan rumusan daripada topik perbincangan kita hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rendah hati saya di hujung siaran ini mohon ampunan maaf atas semua kesalahan saya. Bukan kalau ada, tapi pasti ada. Sepanjang mengendalikan program segmen Mukmin Profesional ini, walaupun kelihatannya kadang-kadang saya memberi jawapan, kadang-kadang orang bertanya saya menjawab, tapi bukan saya semua yang tahu. Apatah lagi kalau dilihat secara hakikinya, tentu ada perkara-perkara yang saya cakap tapi saya belum amalkan. Saya mohon ampun, mohon maaf kepada Allah, dan juga mohon kerana kita sama-sama sedang bermujahadah. Itu yang kita. Jadi dalam tajuk kita sekarang ini, tepuk dada tanya hati kita. Selepas kita keluar dalam bulan daripada bulan Ramadan, 9 Ramadan ini, apakah high touch kita, akhlak kita bertambah baik,
Maksudnya surau masjid kita, di rumah kita ada ketenangan, ada sakinah yang kita kata. Dan juga jangan kita hadapi yang katakan mandi supaya belum mandi. Maksudnya bila nak pergi kerja tak seronok kan. Kerana waktu kita pergi kerja, situ ada tuntutan agama di situ, itqan kita di situ. Jadi mudah-mudahan kepakaran kita di dalam premis-premis pekerjaan kita naik. Begitu surau dan masjid kita naik, akhirnya kita dapat melahirkan tamadun rohani, kemuncak tamadun Islam, dan juga tamadun fizikal dan material yang bersepadu. InsyaAllah disitulah Islam tu kelihatan indah dan juga dapat menyelamatkan orang lain, insyaAllah. Sekali lagi